tahun ini dan tahun hadapan adalah proses secara undang-undang untuk memulihkan persempadanan semula kawasan-kawasan pilihan raya dibuat di negara kita. Dan dalam mengubah persempadan semula ini, saya sebagai wakil rakyat daripada Sabah ingin mengingatkan kerajaan bahawa ada dokumen di dalam Intergovernmental Committee Report yang menjadi sebahagian daripada MA 63. Sebahagian daripada 63. Yang meletakkan Sabah, perjanjian dulu, 1963. Dalam perjanjian itu meletakkan Sabah, Sarawak dan Singapura dalam perjanjian itu. Dalam Intergovernment Report. Harus menguasai 1/3 daripada kursi-kursi Dewan Rakyat ini. Dan apabila Singapura keluar daripada Malaysia, seharusnya yang Muhammad Speaker, ya orang Sarawak. Kerusi Singapura pada ketika itu, Sabah 16, Sarawak 24, Singapura 15 kerusi. Seharusnya ketika Singapura keluar daripada Malaysia, kerusi 15 itu harus diserah kepada Sabah dan Sarawak bagi mengekalkan semangat Intergovernmental Committee yang sebahagian daripada MA63 itu bagi Sabah dan Sarawak, kehadiran Sabah dan Sarawak dalam negara Malaysia ini. The spirit was kita harus kawal 1/3 daripada kursi Dewan Rakyat. That was the spirit of the formation of this country. Tetapi along the way spirit ini hilang. Exercise yang lalu tidak langsung mengambil kira the spirit ini, pembentukan Malaysia ini. Agar Sabah Sarawak diberi 1/3 daripada jumlah kursi Dewan Rakyat. Dalam exercise persempadanan semula yang akan dilakukan oleh kerajaan tahun ini, tahun depan dan tahun 2025. Spirit ini harus dikembalikan oleh kerajaan. Not because kita Sabah Sarawak, tapi that was the spirit of the formation of this country. Kenapa ada spirit ini? Kerana ketika itu orang Sabah memberi syarat bahawa kita akan join Malaysia, but these are the things that we want you to fulfill, to promise us. Supaya kerajaan persekutuan tidak mengumbal undang-undang sesuka hati tanpa merujuk kepada kedua-dua negeri ini. You like it or not? Sahabat saya daripada Perak, daripada Kelantan, sama ada suka atau tidak suka, but that was the spirit of the formation of this country, Malaysia. So kita kena honor itu. Ya, Beluran sikit. Perkara yang fundamental yang Beluran timbulkan dan saya anggap ia sangat-sangat mustahak. Tapi di samping soal itu ada juga persoalan-persoalan lain dalam persempadanan semula. Soal weightage bandar, luar bandar. Juga kajian tentang peranan Dewan Negara. Setujukah Yang Berhormat kalau kita buat kajian betul sebelum kita rush untuk buat persempadanan semula kali ini? Exactly the point. Beluran, boleh tambah sikit? Di Semenanjung ini ada weightage, ada perkara-perkara yang dipertimbangkan. Tentang Perlembagaan Persekutuan, artikel 116. Tetapi untuk Sabah dan Sarawak, spirit of the formation of this country perlu dihormati. Jadi dalam mengira persempadanan semula ini, soal populasi, bilangan populasi, soal keluasan kawasan bukan menjadi perkiraan. Soal komposisi kaum seperti yang berlaku di Tanah Semenanjung ini tidak boleh dijadikan sebagai perkiraan untuk menjelaras semula kawasan-kawasan parlimen di Sabah dengan Sarawak. Kerana asas dan spiritnya harus dibelakangi oleh semangat pembentukan negara Malaysia. Beluran, nak tanya sikit untuk Perlembagaan Saya Persekutuan. ada 5 minit extra time. 116. Can you ask this guy to sit down, please? Saya minta pandangan sikit. Ini penting. Ini saya untuk, sudah guna definisi. peraturan mesyuarat 37.2 supaya tidak membenarkan Yang Berhormat Kampar untuk mengganggu Dewan. Yang Berhormat, saya mengelolokan tambahan peruntukan khas yang dibuat oleh kerajaan.
Daripada 300,000, 200,000 kepada 300,000 kepada 600,000 tahun 2025 ini. Sebagai peruntukan khas untuk Sabah dan Sarawak. Juta, 600 juta. 600 juta untuk tahun depan. Ini merupakan satu penambahan yang dinamik, yang besar dan terbesar. Namun, walaupun kita berterima kasih dan menghargai kesungguhan kerajaan, tetapi rakyat Malaysia yang berada di Sabah tidak dihalang untuk bertanya atas faktor apa, kuantum apa, formula apa. Perkiraan 600,000 ini dibuat oleh kerajaan. 600 juta ini dibuat oleh kerajaan. Dia tidak boleh bagi, oh I give you 300,000, 300 million this year. Tahun depan I bagi you 600 juta tahun depan. Tak. Orang Sabah sekarang yang rumah speaker dah tahu baca undang-undang. Dia tahu what is the formation of the country. Dia tahu apa dia semangat dan juga perjanjian Malaysia 63 ini. Dia tahu baca perlembagaan Malaysia kerana dalam perlembagaan Malaysia perkara 112C dibaca bersama dengan jadual ke-10 perlembagaan Malaysia. Dia meletakkan bahawa Sabah dalam mengurus peruntukan khas ini perlu dibagi. Formulanya adalah 40% of the net revenue collected from the state. It's in the perlembagaan persekutuan. Jadi kalau katakan bagi 300 million dan 600 million, Sabahan, you cannot stop the Sabahan from asking the government, the federal government, at what formula you come about to this figure. Apa formulanya? Kalau ikut formula, kalau ikut perlembagaan persekutuan, kalau 600 million, berarti the net revenue collected from the state 2.4 billion. Is that the figure? Is that the figure? Sila gulung. Maknanya kerajaan harus terbuka, open mengenai perkara ini untuk menghormati perlembagaan persekutuan dan mengembalikan the spirit of 112C dan jadual ke-10 untuk memberi what is due kepada Sabah. 40% of the whatever net revenue collected from the state. Itu merupakan perkara yang penting. Jadi kerajaan walaupun dikatakan bahawa kerajaan persekutuan terbeli berbilion-bilion ringgit kepada Sabah. Tak, peruntukan khas ini berbeza dengan peruntukan di bawah perlembagaan persekutuan perkara 109. Yang itu adalah komitmen kerajaan persekutuan kepada negeri-negeri. But for Sabah, Sarawak pun tak ada 40%. Dalam sidul 10, jadual ke-10 perlembagaan persekutuan, Sarawak tidak diletakkan kuantum 40%. But only for Sabah peruntukan hasil. Okey, masa sudah tamat. Jadi kerajaan mempunyai peluang untuk membaiki dan menghormati dan mengotakkan perkara 112 jadual ke-10 ini. Kalau tidak, saya minta agar rakyat Sabah melihat kami di sini. Kami akan pastikan besok kerajaan persekutuan memerintah kita akan honor perkara ini. Terima kasih Yang Berhormat Beluran. Terima kasih. Terima kasih banyak Yang Hormat. Terima